Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Rabu 27 April bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Projek pembinaan Jambatan Marudi yang tergendala seketika akan diteruskan selepas surat penganugerahan diserahkan kepada kontraktor baharu. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Pangwang Manggil berkata kerja-kerja pembinaan bakal bermula dalam masa terdekat. Mereka telah diberi letter of award, jadi dalam masa sebulan 2 bulan ini mereka akan mobilize machineries dan manpower dan akan start bila-bila masa. So I am very happy lah. Datuk Dr. Pengwang berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program pentas bersepadu gawai di RTM Miri. Jelasnya, meskipun menghadapi masalah berhubung pelaksanaan projek Jambatan Marudi yang telah sedikit tersasar daripada jadual akibat penarikan diri oleh kontraktor sebelum ini, beliau menjamin projek ini akan diteruskan sekaligus memberi manfaat kepada penduduk di Marudi dan bahagian Baram keseluruhannya. Projek Jambatan Marudi sepanjang 650 meter dijangka siap pada Jun depan merentasi Sungai Baram dengan kos dibiayai Kerajaan Sarawak bernilai lebih 75 juta ringgit. Ia diyakini akan menyingkatkan masa penduduk berurusan dari Bandaraya Miri ke Marudi, Mulu dan pedalaman Baram serta meningkatkan sosioekonomi penduduk khususnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Marudi. Kes kemalangan jalan raya di negeri ini menunjukkan tren penurunan pada tahun lepas dengan merekodkan 20,788 kes berbanding 26,686 kes pada tahun sebelumnya. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin bagaimanapun berkata pada tahun lalu 299 kes kemalangan maut dengan 326 kematian direkodkan berbanding 303 kes kemalangan maut dengan 315 kematian pada tahun 2020. Tegasnya, masyarakat di Sarawak digesa untuk terus mematuhi peraturan jalan raya terutamanya pada musim perayaan ini bagi mengurangkan kadar kes kemalangan jalan raya ke arah mencapai sasaran negara iaitu mengurangkan jumlah kematian dan kecederaan sebanyak 50% menjelang 2030. Beliau menyatakan demikian pada sidang media pra-pelancaran kempen keselamatan jalan raya dan ob bersepadu sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri peringkat negeri Sarawak di stesen penguatkuasa Serian. Datuk Seri Lee juga memaklumkan kempen berkenaan akan diadakan serentak di seluruh negara bermula 29 April hingga 8 Mei ini. Sementara itu, perintah larangan pemanduan kenderaan barangan akan dilaksanakan pada 30 April hingga 2 Mei dan 2 hari selepas perayaan iaitu 7 dan 8 Mei bertujuan mengelak risiko berlakunya kemalangan akibat percampuran aliran trafik antara kenderaan berat dan ringan. Manakala pra-op Hari Raya Aidilfitri menerusi pemeriksaan depoh dan terminal bas pula telah berlangsung pada 19 hingga 20 April lepas. Pada majlis pra-pelancaran kempen tersebut, Datuk Seri Lee turut mengagihkan topi keledar dan jaket keselamatan kepada penunggang motosikal di laluan Kuching Serian. Menjelang tibanya musim perayaan, pengangkutan udara dan laut menjadi pilihan utama masyarakat di daerah Limbang untuk balik ke kampung halaman. Justru Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Hasbi Habibullah menyeru agar pihak operator dapat memperbanyakkan lagi kekerapan perjalanan bot ekspres selain berharap kerajaan dapat memberikan harga subsidi bagi tambang ekspres laluan Limbang ke Lawas dan Lawas ke Limbang. Harap kepada pihak kerajaan memberi pertimbangan khusus kepada kami yang di Limbang yang tersepit, daerah yang tersepit di antara negara jiran. Jadi kita tak ada choice, kita tak sama dengan daerah mana-mana pun di Malaysia ini. Jadi kita minta supaya mungkin pihak kerajaan dapat menimbangkan some kind of subsidi lah tentang tambang ini. Begitu juga sebagaimana kita memohon penurunan tambang kapal terbang dan sebagainya sebelum ini. Jadi kita harap kerajaan juga melihat perkara ini untuk subsidi ekspres ini ya seperti yang kita dapat untuk ke Labuan itu yang kita harapkanlah ya. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas hadir ke majlis penyampaian sumbangan Hari Raya kepada pegawai-pegawai masjid, ibu tunggal, orang kurang upaya dan anak-anak yatim di Masjid Jannatul Firdaus di Limbang.
Beliau yang juga ahli Parlimen Limbang turut menasihatkan orang awam khususnya di Limbang supaya meraihkan Hari Raya Aidilfitri secara bersederhana selain terus mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Dalam perkembangan lain, sebanyak 58 penerima terdiri daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK kawasan Kampung Melayu, Persatuan dan Kelab di Limbang menerima geran melibatkan peruntukan berjumlah RM291,000. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Hasbi Habibullah berkata, peruntukan yang disalurkan ini membolehkan setiap organisasi dapat melaksanakan pelbagai aktiviti yang telah dirangka sebelum ini. Beliau ketika berucap pada majlis penyampaian geran di Dewan Kampung Bunga Raya Limbang turut menggesa pemimpin akar umbi di peringkat kampung supaya kekal komited dan meningkatkan keupayaan kepimpinan dalam melaksanakan setiap tugas. Dato' Hasbi yang juga ahli Parlimen Limbang menambah, tugas sebagai seorang pemimpin sememangnya mencabar, namun ketelusan dalam kepimpinan amat diperlukan. Pada majlis berasingan, seramai 370 orang terdiri daripada golongan mualaf menerima sumbangan Hari Raya daripada Pusat Khidmat Wakil Rakyat Parlimen Limbang. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Cawangan Miri akan sentiasa memastikan bekalan barangan mencukupi untuk keperluan orang ramai sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang. Ketua KPDNHEP Cawangan Miri, Jo Azmi Bujang berkata pihaknya setakat ini belum menerima sebarang aduan mengenai tiada bekalan di pasaran dan bahan-bahan untuk membuat kek atau biskut termasuk telur ayam. Beliau dalam pada itu menasihatkan peniaga agar tidak menaikkan harga barangan keperluan dengan harga tidak munasabah. Akan tidak, kita pun tidak ada terima aduan. Jadi dan juga yang barang-barang yang dikawal ni lah musim perayaan ni juga kita pastikan dia mencukupi lah. Jo Azmi ditemui pemberita selepas melancarkan skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Aidilfitri bahagian Miri. Skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Aidilfitri ini berkuat kuasa semalam hingga 6 Mei ini membabitkan 18 barangan terkawal antaranya daging lembu import, ikan kembung, tomato, cili merah, bawang merah besar import, halia tua import dan kelapa parut. Justru beliau mengingatkan para pengguna untuk melaporkan peniaga-peniaga yang menjual melebihi harga maksimum barangan harga terkawal berkenaan. Selain itu, Jo Azmi turut menggesa peniaga-peniaga supaya meletakkan tanda harga merah jambu bagi barangan terkawal selain menggunakan alat timbang dan sukat yang telah ditetapkan. Sebanyak 28 buah pertubuhan peladang kawasan PPK di zon utara, tengah dan selatan Sarawak telah menerima sumbangan wakalah zakat serta geran pengurusan berjumlah RM11,000 untuk setiap PPK daripada Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS dalam satu majlis yang berlangsung di Kuching. Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata PPK di Sarawak memainkan peranan penting dalam menjamin keselamatan bekalan makanan sekaligus menyumbang kepada pendapatan negeri. Namun jelasnya golongan petani di Sarawak terpaksa berhadapan dengan kemerosotan hasil pengeluaran dan pendapatan berikutan pandemik COVID-19. Justru Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS merancang satu pelanjang kemasa panjang untuk mempergiatkan semula ekonomi golongan petani, khususnya dengan meningkatkan pengeluaran hasil tanaman mereka. Datuk Dr. Abdul Rahman berucap pada majlis penyampaian sumbangan wakalah zakat dan geran pengurusan NAFAS di Kuching. Dalam pada itu, selari dengan hasrat tersebut, beliau berharap agar NAFAS terus memberi bantuan dan sokongan kepada PPNS serta 28 buah PPK di seluruh negeri. Beliau kemudian mewakili PPNS menerima sumbangan wakalah zakat dan geran pengurusan NAFAS sebanyak RM70,000 yang disampaikan oleh pengerusi Jemaah Pengarah NAFAS, Datuk Zamri Yaakob. Turut hadir pada majlis tersebut adalah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telangusan Dennis Ngau dan Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan selaku Ahli Jemaah Pengarah PPNS.
Berkat sokongan dan infak daripada penduduk kampung Labang Sebauh yang kebanyakannya telah menetap di kawasan lain, membolehkan pihak Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung serta Jawatankuasa Masjid Darul Muttaqin menganjurkan program iftar perdana selain penyerahan sumbangan pada Ramadan tahun ini. Kampung Labang yang merupakan sebuah perkampungan asal masyarakat Vai terletak di kawasan pedalaman daerah Sebauh, Bintulu. Perkampungan yang terletak di jajaran Sungai Kemenak itu kini kebanyakannya didiami warga emas dan sebahagian besar penduduk telah berhijrah ke bandar-bandar besar seperti Bintulu, Sibu, Miri dan Kuching. Menurut Ketua Kaum Kampung Labang, Mustafa Acin, usaha menghidupkan program iftar perdana dan infak itu demi meneruskan tradisi yang pernah dilakukan sebelum ini. Terhenti susulan pandemik COVID-19 yang melanda negara, tahun ini ia kembali lagi berkat sokongan pelbagai pihak. Pemejaan dan juga sumbangan daripada penduduk amatlah menggalak seperti tahun-tahun yang telah berlalu. Walaupun mereka berstautin di luar pada Kampung Labang, mereka mengambil berat tentang kampung ini, banyak sumbangan telah mereka hulurkan. Lebih istimewa kali ini, ujarnya, Majlis Ramah Tamah Aidilfitri melibatkan penduduk kampung yang telah sekian lama tidak pulang berhari raya. Sementara itu, Unit Pendidikan Islam Pejabat Pendidikan Daerah Tatau Sebauh turut menyampaikan wang zakat sumbangan Bank Rakyat kepada Wakil Sekolah Kebangsaan Kampung Labang untuk 41 pelajar di sekolah terbabit. Pada program berkenaan, selain berbuka puasa bersama-sama penduduk kampung, turut diadakan bacaan Yasin dan tahlil serta solat Maghrib, Isyak dan solat sunat tarawih. Polis Padawan telah mengklasifikasikan semula kes rusuhan di Matang pada 16 April lepas sebagai kes bunuh. Ini kerana salah seorang mangsa meninggal dunia ke malam kemarin. Ketua Polis Daerah Padawan, Superintendent Abang Zainal Abidin Abang Ahmad yang dihubungi RTM berkata Goh Kia Hee, 30 tahun, meninggal dunia pada pukul 10 malam selepas 10 hari bertarung nyawa di unit rawatan rapi Hospital Umum Sarawak. Beliau mendedahkan 16 individu berumur antara 19 dan 45 tahun telah diberkas bagi membantu siasatan berhubung kes rusuhan berkenaan. Bagaimanapun, polis belum dapat mengenal pasti individu yang menyerang mangsa sehingga menyebabkan kematiannya. Kejadian itu dikatakan berpunca daripada perselisihan faham. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Berita bagi Sarawak edisi Rabu 27 April berakhir di sini. Keluarga Malaysia, lindungi orang tersayang, vaksin anak anda dan dapatkan dos penggalak bagi warga emas. Dengan itu saya Abang Muazli Abang Abdul Samad. Assalamualaikum dan jumpa lagi.